Okey, aku tunjuk contoh ni soalan ni. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, bila bentuk macam ni, kita kena lakar satu lukisan lagi satu. Ni dia punya soalan, kita kena buat satu lakaran. Okey, macam ni. Okey, bila dia macam ni, kita ikut balik paksi X dia. Paksi Y, paksi X. Kita lukis dulu macam tu. Okey, macam ni. Okay, ikut dulu paksi Y dia dengan paksi X dia. Okay. Lepas tu dia ada cabang dia punya force dia. Okey, dia bagi 450 force dengan 600 force. Okey, satu dia berpacak pada paksi Y. Jadi satu X. Okey. Force ni berada pada paksi Y. Jadi kita tulis je kat sini. 450 Newton. Okey, sini force lah. Force pertama. Force kedua dekat bawah sikit pada paksi X. Dia tak duduk betul-betul pada paksi X kan. Dia duduk pada paksi, duduk bawah pada paksi X. Jadi kita lukis lagi satu garisan force. Buat macam ni. Kalau ada apa-apa macam bagi jawab soalan, lukis balik garisan dia. Okey. Bila macam ni, kita labelkan dulu. Nak bagi nampak. Okey, sini je bagi sudut 30. Okey, pertama aku nak ajak kaedah rectangular component lah, senang sikit. Vektor ni aku tak apa-apa sangat, tapi boleh tak, tapi aku tak reti nak ajak. Yang aku reti rectangular component. Okey, bila macam ni, hang kena rectangular component, nama pun rectangular, kita akan cari segi 3. Okey, segi 3, situ dia bagi 2 force. Force pertama 450, force kedua 600 Newton. Okey, jadi kita tengok nak buat sudut ataupun nak buat segi 3, dia memerlukan sudut. Nak buat segi 3 perlukan ada sudut, tapi dia bagi sudut dekat 600 Newton je. Sini tak bagi, 450 je tak bagi. Je sini memang kita tak 90 darjah kan, tapi dia tak bagi, dia tak habaq. Jadi kita tengok dia ada dua keadaan. Satu, kalau dia duduk kat pada paksi ni, kita tak payah cari dah, kita tak payah buat calculation dah, sebab Newton ni betul-betul terpacak pada paksi Y. Jadi tak payah buat dah. Ni perlu kita cari hanya dekat 600 Newton. Kalau sini dia bagi kalau sini dia bagi apa, macam condong, baru kita cari. Sini masalah sekarang ni dia bagi tegak untuk force 450 ni. Jadi apa perlu buat, kita cari je untuk Newton ni, Newton 600. Jadi macam mana, kita perlu buat dua kotak. Yang kotak pertama, kita letak X axis. Okey, macam ni. Yang buat kotak sini X axis, Y axis. Okey, buat kotak. Okey, sebab apa nak kita buat kotak ni? Sebab dia kata nak cari magnitude. Determine the magnitude of the resultant force. Maknanya kita akan cari magnitude. Okey, magnitude dia kita kena cari X axis dengan Y axis dulu. Okey, daripada mana kita nak dapat X axis Y axis? Daripada Newton yang dia bagi ni. Kalau 1 Newton ni, dia ada dua. Satu FRX1, FRY1. Kalau dekat sini pun ada FRX1, FRX2, FRY2. Ada X1, Y1, X2, Y2. Jadi kita nak tulis macam mana? Okey, dekat atas ni kotak pertama kita tulis dulu untuk persamaan FRX1. FRX1 bersamaan. Okey, bila ada FRX1, okey, macam nak cari nilai FRX1? Okey, sama ada nak buh sini nilai FRX1 ke sini ke, ikut tapi aku ambil sini dulu. FRX1 kita ambil kat sudut ni. Okey, kita ambil dulu dia bagi Newton 600. Kalau hang tak nampak, kita buat segi 3. Okey, aku buat segi 3 dulu. Okey, sini segi 3 kita nak tengok. Yang kata tadi nak cari tu kena ada sudut kan. Okey, jadi 30 sudut sini. Kita tak boleh buat segi 3 bawah ni, kita buat dalam sudut. Jadi kita buat macam ni. Ni bagi nampak. Okey. Okey, bila dah ada macam ni, bila dah ada segi 3 macam ni, kita boleh selesaikan. Okey, satu lagi aku nak beritahu formula
Untuk kita nak cari sama ada kat FRX ni kita nak hapus sin ataupun cos. Okey, contoh X ni. Kita tengok segitiga ni. Okey, mana paksi garisan segitiga ni yang yang sama dengan dia selari dengan paksi X ni kat bawah ni. Sini. Dia selari dengan paksi Y. Sini dengan paksi Y. Kat sini dia sama selari dengan paksi X. Nampak ni. Sini okey, sudut yang bertentang dengan garisan ni dinamakan sebagai sin. Sini yang kalau bawah hipotenus yang condong ni hipotenus. Okey, bawah hipotenus ni kita panggil cos. Okey, bila kita tengok kat sini segitiga ni. Okey, bila segitiga ni kita tengok kat sini line sini dia melekat pada paksi X. Okey, bila line ni lekat pada paksi X, jadi sini kawasan cos. Sebab segitiga ni sini sudut kan. Kalau sudut ni bertentang dengan garisan ni, sini dinama sin. Kalau tak bertentang kita panggil cos. Kalau condong kita panggil tan. Tapi kita tak pakai tan ni. Tan tak lagi, kita nak cari dia punya theta dah. Okey, dah ni kita buat dulu FRX. Okey, kita tengok dulu. Dia punya Newton tu 600 kan. Okey, tapi Newton ni boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Jadi sekali nak tentukan negatif atau positif, kita tengok. Okey, dia punya anak panah ni menuju ke sini. Jadi kita start point kita kat sini. Okey, dalam graf kalau ke atas positif untuk Y, kalau ke kanan positif untuk X, kalau ke kiri untuk negatif untuk X, kalau ke bawah negatif untuk Y. Jadi start dari sini. Okey, kita kata line ni X punya. Nak cari FRX1 kat sini. Sebab dia selari dengan paksi X. Tengok paksi X ni selari dengan garisan dekat segitiga ni. Jadi sini kita panggil FRX1. Jadi macam mana? Kita tengok dia dari titik ni ke sini ke belah kanan. Okey. Bila dari sini ke sini ke belah kanan, macam aku kata tadi, kalau nilai X kalau dari titik tengah kita ke kanan positif. Kalau X dari titik tengah ke kiri negatif. Sekarang ni kita di titik asalan kosong ni kita ke kanan. Sebab apa kita ke kanan? Sebab arrow dia ke sini. Sebab arrow dia ke sini. Jadi kita akan start daripada belakang dah. Kita tak boleh start di sini, kita akan start di sini ke bawah ke kanan. Okey, sini ke kanan positif 600. Okey, macam lepas tu nanti kita buka sin ataupun cos. Jadi kita dah tentukan garisan ni sin ataupun cos kan. Sini kita tentukan cos sebab dia tak bertentang dengan sudut. Sudut 30 je tak bertentang, jadi sini garisan cos. Jadi 600 cos. Okey, 600 cos belakang ni kita nak buat apa? Buat sudut dia. Cos 30 bersamaan. Jadi kita tekan calculator. Okey. Untuk y axis kita buat pula FRY. Jadi untuk x axis FRX, untuk y FRY. FRY 1 lah. Okey, FRY 1. Okey. Kita tengok agak. Okey, dia masih dalam Newton yang sama. Force yang sama. Kita tengok. Okey, kita buh force yang dia bagi. Sama ada positif, kita tengok atau positif ke negatif ke FRY 1 ni. Okey, kita start di sini tadi. Kalau untuk paksi X, kalau kita je bawa ke kanan positif. Sekarang ni kalau kita tengok paksi Y. Okey, just selari dengan paksi Y. Jadi kita tengok kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kita start kita di sini ke sini, berhenti di sini. Berarti kita nak ke bawah dia kan. Ke bawah ni paksi X kan. Paksi Y. Paksi Y ke bawah mesti negatif. Jadi negatif 600. Macam tu beza dia, macam mana boleh dapat negatif positif. Kita tengok pada dia punya kita bawa dia, sama ada dia ke kanan ataupun ke kiri. Kalau ke kanan untuk paksi X positif, kalau ke bawah untuk paksi Y negatif. Macam tu. Jadi sini kita dah buh tadi, kita tanda kalau sudut garisan yang bertentang, garisan segitiga bertentang dengan sudut, jadi sin. Betul kan? Sin jadi negatif 600. Y axis ni sebagai sin. Okay, ambil balik sudut dia bagi 30 bersamaan apa? Saya kita tekan. Kita cari dulu. Tak payah duk cari jawapan set, kita tulis dulu. Macam nak cari dia punya FRY ni. Kita tulis dulu. FRX 1 kita dah jumpa dah persamaan dah. FRY 1 kita jumpa dah. Sekarang ni kita nak cari FRX2 pula. Ni FRX 1. Bawah dia FRX 2. Sebab apa? FRX 2 sebab Newton yang kedua. Okey, kita tengok Newton yang kedua FRX 2. FRX 2
bersamaan. Okey, nak cari macam mana? Okey. Bila dekat sini, bila tadi dekat sini, okey. Dia bagi Newton kat atas, tapi betul-betul dekat Y. Betul-betul kat Y, kita kena tulis anak panah. Jangan lupa anak panah ni markah tau. Jadi kalau lukis anak panah. Jadi dia kat atas. Okey. 450 ni pada paksi Y. Jadi nilai 450 ni pada paksi Y. Jadi tak ada persamaan kat sini sebab dia tak ada kecerunan. Dia tak ada sudut. Jadi macam nak buat? Okey. FRX ni nilai dia kosong. Sebab apa? Sebab dia punya force dia daripada kosong untuk paksi X. Tapi pada paksi Y dia mempunyai Newton. Mempunyai force pada Y. Dia tak ada force pada pada X. Jadi X ni kosong pada asalan. Dia start pada asalan. Jadi FRX 2 kosong. Untuk FRY 2. Okey, untuk FRY 2 kita salin balik. Dia bagi Newton pada FRY 2 450. Ambil balik je. Kalau jumpa je Newton pada paksi Y, direct tu tulis tu Y FRY ni sebagai nilai dah. Dia bagi dah. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, ni dah dapat dah. Cuma ni. Okey, kita tekan calculator. Tekan calculator. Okey. Tekan calculator. Dia bagi kat situ. Okey. 600 cos 600 cos 30. Okey. 600 cos 30. Okay, dapat 519 point. Aku ambil 3 titik perpuluhan lepas ni. Aku ambil 519.615. Okey. Saya tulis dulu. Jawapan dia 519.615. Okey, dapat dah. Lepas tu cari pula yang kedua. Negatif 600. Negatif jangan lupa. Negatif 600 sin 30. Sin 30. Jangan tekan sin dengan cos je. Dapat negatif 300. Jadi okey, dah dapat macam ni. Kita tak dapat lagi dia punya magnitude dah. Nak dapat magnitude kita kena buat satu lagi. Ni jalan kira untuk dapatkan magnitude. Tak habis lagi. Jadi kita kena tambah satu lagi kat bawah ni sebagai macam ni. Okey, macam ni bentuk dia. Macam bentuk E tapi ada bentuk pelat sikit E ni. Lepas tu dia bagi kat kita buat kat sini untuk FRX kan. Dia bukan FRY. Jadi simbol ni sebagai FRX saja. Tak ada satu pun dua. Kita sebut FRX je. Okay, sebab apa? Sebab nanti kita akan tambah dua-dua nilai ni. Jadi FRX ni 519.615 tambah kosong tetap 519.615. Yang ni pula. Okey, yang ni simbol ni FRY. Sebab kita duduk kotak Y axis. FRY bersamaan. Okey, tengok. Jawapan kita dapat tadi 300. Okey, negatif 300 tambah 450. Akan dapat 150. Okey. Macam ni. Okey, dah dapat macam ni. Baru kita boleh cek magnitude dah. Bila dia kata magnitude. Okey, macam ni je nak cek magnitude dah. Okey. FR. Okey, FR ni magnitude lah. Okey, formula FR apa? Punca kuasa. Ni formula kau ingat. Kalau dia kata magnitude, hang kena guna formula ni. Formula punca kuasa dalam kurungan FRX. Nilai yang kita dapat tadi kita masuk dalam kurungan ni. 519.615 tutup kurungan kuasa 2 kat belakang. Tambah dengan nilai FRY kita dapat tadi 150 dalam kurungan kuasa 2. Jadi jawapan kita tulis dulu. Selesaikan kurungan dulu. 519.615 kurungan 519.615 tutup kurungan kuasa 2 tambah buka kurungan 150 tutup kurungan kuasa 2. Okey, kita akan dapat 292.499.7482. Okey. Jadi baru dapat yang tak punca kuasa. Jadi kita buh punca kuasa. Okey, buh punca kuasa. Kita akan dapat 540.832. Aku ambil 3 titik perpuluhan 540.832. Dapatlah magnitude dah. Dapatlah magnitude. Lepas tu dia kata determine the magnitude of the resultant force and its direction measure clockwise from the axis. Dapat lah yang ni.
Dapat siap lah yang tu. Kalau sambungannya tu kami cari theta tu untuk menentukan apa, aku tak berapa ingat. Tapi aku ingat jalan kira dah. Sebenarnya kalau dia minta apa, sekejap. Aku pun dah lupa dah. Tapi sampai itu lah. Kalau dia suruh cari magnitude.